Okay, so kita sambung soalan 4 semalam macam tu kata gempa bumi yang kita selalu sebut angka-angka itu ada kaitan dengan logam 5 Okay, so semalam, so kamu tak payah risau kalau exam setiap pagi satu formula, dia mesti cerita. Okay, M itu ialah apa, I itu ialah apa, S itu ialah apa. So kamu tak payah risau lah So di sini kalau kamu tengok maklumat yang kita ada pada awal tahun sebab di sini kalau kamu tengok dia ada berapa cerita tau. Kita ada cerita pada awal tahun, waktu itu magnitude dia 7.5. Lepas itu bila pergi kepada A, dia cerita pula pertengahan tahun. Dia cerita pertengahan tahun. So maksudnya di sini akan merupakan satu persamaan baru di mana untuk pertengahan tahun dia kata kekuatan dia 5 kali gempa yang telah berlaku. Yang maksudnya telah berlaku itu yang awal tahun punya lah. Awal tahun punya satu lagi gempa bumi dengan kekuatan 5 kali ganda telah berlaku. So maksudnya dia 5 kali ganda daripada awal tahun punya lah. Kalau kita nak tahu 5 kali ganda daripada mana? Awal tahun lah. Lepas tu soalan tanya apakah magnitude dia. So agak jelas kita nampak dia tanya apakah magnitude. So kita tahu soalan tanya apakah M. Apakah M. Okay, so apa yang kita perlu buat ialah gunakan awal tahun sana bentuk satu persamaan, kemudian gunakan pertengahan tahun sana tunjukkan satu persamaan Kita cuba kita cuba. Okay, Adam. Ya, cikgu. Okay, ikut maklumat awal tahun itu. Okay, antara M, I, S. Mana satu awak sudah tahu? Cerita awal tahun. M. Okay. So persamaan itu akan jadi apa? Sorry. Kejap kita tekan. Okay. So persamaan itu akan jadi 7.5 sama dengan log 10 I per S. Okay. I per S. Okay. 7.5 sama dengan log 10 I per S. So di sini kalau kamu tengok I itu cikgu tak akan tulis dalam I biasa. Sebab nanti ingat satu. So ini persamaan pertama. Dan kalau kamu tengok persamaan ini, cikgu tak mungkin boleh selesaikan dia. Sebab ada dua benda tak tahu. I tak tahu, S tak tahu. Okay, boleh Okay, sekarang kita tengok maklumat untuk yang kedua. Pertengahan tahun punya cerita. Pertengahan tahun punya cerita. Ini awal tahun punya cerita. Okay, sekarang kita tengok pertengahan tahun. Okay, kita tahu soalan nak magnitude dia dan maklumat bagi kekuatan dia ialah 5 kali ganda dengan yang telah berlaku. Okay, Afika Amira. Pakis? Ya. Okay, untuk pertengahan tahun ini, okay, soalan nak M. Okay, apa yang dia telah bagi kita? Kekuatan 5 kali ganda. Kalau nak masuk dalam formula, macam cikgu nak masukkan? Selesaikan yang awal tahun dulu ke? Awal tahun itu kita tak mungkin boleh selesaikan. Sebab kalau kamu tengok, I tak tahu, S tak tahu. Lima darah IS. Okay, so di sini 5 tak S betul So kita nak cari M, Okay, yang ini log 10. So sini akan jadi 5I. Sebab di sini dalam soalan ini, okay, I telah mewakili I ini telah mewakili kekuatan gempa bumi pada awal tahun. Dan bila sampai pertengahan tahun, dia kata kekuatan itu ialah 5 kali ganda daripada yang berlaku sebelum punya. So kalau sebelum punya ialah I, maka sekarang ialah 5I. Itu katanya 5 tadi. Okay, lepas tu, kalau kamu tengok rumus di bawah itu, dia kata itu ialah kekuatan gempa bumi piawai. So kalau kamu tengok ini, kekuatan satu gempa bumi piawai. Walaupun cikgu tak tahu nilai dia apa, tapi cikgu akan tahu ini mesti satu nilai yang tetap. Sebab dia rujuk kepada satu gempa bumi yang standard punya. Maksudnya sekarang berlaku apa-apa gempa bumi, kita nak tengok kekuatan dia, kita sentiasa banding dengan piawai punya.
So, kalau sama dengan piawai punya, kita akan kata, okay, itulah kekuatan dia 1. Kalau 2 kali ganda daripada dia, apa dia? Macam itulah So, S adalah nilai yang samalah. So, di sini kita dapat 2 persamaan. So, kalau kamu tengok kita dapat 2 persamaan ini, dalam ini ada 3 benda kita tak tahu tau. Kita tak tahu I, kita tak tahu S, kita tak tahu M. Okay? Sepatutnya lah kalau saya nak selesaikan ini, saya tak boleh selesaikan. Saya tak boleh selesaikan sebab ada 3 benda tak tahu. Okay? Tapi soalan tanya juga. Dia tanya apakah magnitude dia? Apakah magnitude dia? So kalau keluar dalam exam soalan ini keluar, first kita memang fikir, cikgu tak boleh selesaikan. So, kita ada 3 benda tak tahu. Tapi tadi ada 2 persamaan. Kita tak mungkin boleh selesaikan. Tapi kalau dalam exam, jika awak kata cikgu saya pun tak nampak apa cara lagi saya boleh buat, apa lagi maklumat baru yang saya boleh dapat, maka cikgu akan beritahu kamu buat saja. Ya, ada 2 persamaan, buat 2 persamaan saja. Walaupun logiknya sepatutnya tak boleh. Sebab memang kadang-kadang akan keluar satu keadaan ialah walaupun kita nampak tak boleh, tapi bila kita buat dalam perjalanan tu, ada satu huruf dia akan hilang macam tu saja. Okay? Dia akan hilang macam tu sahaja. So kita cuba buat soalan macam persamaan serentak. Kita akan buat soalan macam persamaan serentak. Okay. So kalau kamu tengok di sini dia ialah logarima. Lebih baik kita huraikan logarima dulu. Cikgu perlu ada orang tolong huraikan logarima. Okay, Ilya? Persamaan 1 kalau cikgu huraikan logarima jadi apa? Jadi 10 kuasa 7.5. Awak nak tukar kepada bentuk indeks pun boleh. Satu cara ialah huraikan logarima, satu cara ialah awak ubah kepada bentuk indeks. Okey, boleh asas tetap asas, so 10. Partner baru 7.5 sama dengan I per S. Boleh. Boleh juga kalau awak nak buat macam tu Okey. Lepas itu sambunglah sebab idea yang sama cikgu nak ikut. Okey, untuk persamaan 2 kalau awak buat juga kerja itu 10 M sama dengan 5 I per S. Okey. So kita dapat 2 persamaan di mana kita sudah hilang logarima tersebut. Okey. Intan, macam mana awak nak buat persamaan serentak ini? Kalau cikgu panggil ini sebagai persamaan 3, ini persamaan 4. Awak nak pakai kaedah hapus ke, kaedah ganti ke macam mana? Pilih dulu, you nak hapus ke you nak ganti? Tak apa, you cakap aja. Nanti tak boleh kita tukar idea. Ganti. Nak ganti. Kalau nak ganti, so macam mana you nak buat? Sekejap. Okay, kalau kaedah ganti maksudnya kita akan pilih satu persamaan yang awak rasa lebih senang. Awak rasa mana satu senang? Persamaan 3 ke persamaan 4? Kalau 3 masuk dalam 3 ganti dalam 4. Okey, 3 nak ganti dalam 4. Okey, kalau kamu tengok sebenarnya boleh. Kalau kamu tengok ini I per S. Kita boleh buat kerja ini kalau sebab ini cikgu boleh tulis dalam keadaan macam ini. 5 I per S, cikgu boleh tulis 5 darab I per S. Maka bolehlah cikgu terus ganti. Cikgu terus ganti. Maka cikgu dapat 10 kuasa M sama dengan 5, 10 kuasa 7.5. Boleh? Okay, sambung. Tukar orang sudah. So, kalau kamu tengok di sini sepatutnya kita hapus salah satu anu kan, tapi dia sudah berjaya 2 anu hilang, tinggal 1 M saja. So, bila kita dapat satu soalan macam ini, kalau kamu tengok sebenarnya tak ada masalah lah sebab kita sudah dapat satu persamaan yang hanya ada M. Di mana tindakan Intan tadi sekejap tadi dia buat, I dan S tu sudah hilang. Bukan semua soalan boleh terus buat. Soalan ini memang dia setting special untuk ini Okay, so kita cuba nak selesaikan persamaan ini. So bila nak selesaikan persamaan ini, lupakan apa cerita sebelum ini, tengok khas untuk dia. Fikirkan ini ialah persamaan apa.
Persamaan biasa ke, persamaan kuadratif ke, persamaan indeks ke, persamaan set ke, persamaan logaritma ke, apa dia? Apa dia? Okey. Izzat, awak rasa ini persamaan apa? Logaritma. Okey, sebenarnya awak nampak ialah soalan indeks yang perlu pakai logaritma kan? Okey, awak kan? Okey. Okay. So sebenarnya Izzat yang nampak ini ialah satu persamaan indeks, dan persamaan indeks ini tak boleh samakan asas. So dia pakai kaedah 2, itu sebenarnya dia kata logaritma. Okay. Kalau original ini bukan persamaan logaritma. So kita buat logaritma kan kedua-dua belah buat Log 10M. log 10M sama dengan log 5 log 10/5 kurungan 10/7/5. Okey. So langkah pertama sudah kita logaritmakan kedua-dua belah. Okey, langkah seterusnya kejap cikgu hantar dia. Nak hantar ke mana? Hantar macam mana? Hantar ke muka surat 2 lah. Sebab cikgu tak hantar sekarang, nanti tak boleh tulis. Ya, kita sambung Okey. So langkah 2 kita akan huraikan kan. So macam mana? Huraikan M log 10. Okey, kita akan tulis M log 10. Okey, sebelah kanan. Kalau kanan tu macam mana cikgu? Nak huraikan? Dia bawa 10/7/5 ke kiri ke 7/5 je? Dua-dua tak betul. Sebab sekarang yang nak bawa sepatutnya benda di atas. Tapi sekarang saya tak boleh bawa 7/5 itu ke tepi. Sebab masalahnya 7/5 hanya untuk 10. Apa hubungan antara mereka? Darab. So pakai buat itu dulu. Oh. 7/5 log 50. Tak. Dia tak boleh darab ke dalam. Tak boleh. 5 tak boleh darab dengan 10 sebab ada kuasa. Kita terus huraikan. Maksudnya awal sekarang terus huraikan ini dengan ini. Log 5 tambah log 10/7/5. Kita akan buat log 5 tambah log 10/7/5. Sekarang baru boleh yang awak cakap itu 7/5 itu bawa ke tepi. Boleh? Cuba bawa ke tepi. M log 10 sama dengan log 5 tambah 7/5 log 10. Okey. Sambung. Dia nak M kan you? Dia nak M saja. Log 10 tu bawa ke kanan jadi bahagi. Okey. So log 10/5 tambah 7/5 log 10/10 bahagi log 10/10. Lepas tu? Calculator. Okey, tekan calculator. Cuba tekan. Dapat 8.199. 199. Lepas 9 ialah apa? Lepas 9. Oh, kalau lepas 9 masih 9 lagi. Dia panjang. Ialah panjang belakang ini ialah apa? 8.19897. Oh, okey. Sudah pendakan lah. Okey, boleh. Okey, sudah pendakan tak ada masalah. Okey So ini yang Izzat buat. Tapi sebenarnya ada shortcut sikit. Log 10/10 berapa? 1. 1. So kalau siapa nampak. Macam Izzat dia tak nampak. Dia buat sampai itu. Okey aja. Hanya kalau siapa nampak sebenarnya awak boleh singkat sikit. Sebab nilai ini ialah 1.
So M kali 1 M. So tak adalah cerita nak bawa ke bawah itu, memang tak ada pun. So 75 kali 1 pun tak ada ini. Cuba awak tekan kalkulator sekali lagi, log 10.5 tambah 7.5. Apa tak jawapan yang sama? Dapat tak jawapan sama? Dapat. Dapat. Okay. Tapi macam Izzat dia tak nampak, dia buat cara normal, okey je, tak ada masalah. Itu sebabnya cikgu suka matematik. Janji kita buat betul walaupun cara berbeza, jawapan ke akhir adalah sama. Okey. Kita sambung lagi untuk B. Alamak, satu lagi gempa bumi. Banyaknya gempa bumi berlaku. Okey. Satu lagi gempa bumi berlaku pada hujung tahun pula. Okey, setahun 3 kali gempa bumi. Okey, satu lagi gempa bumi, catat magnitude dia 6.8 pada skala Richter. So, okey. Lepas tu dia suruh kamu bandingkan kekuatan, okey, kekuatan gempa bumi yang berlaku pada awal tahun dengan kekuatan gempa bumi ini. Maksudnya awal tahun dengan hujung tahun. Awal tahun dengan hujung tahun. Okey, cikgu kecilkan sikit dah sebab tak ingat apa cerita sudah. So awal tahun, okey, awal tahun kita tapak ini awal tahun kita tapak ini. Sekejap, boleh ke? Sekejap. Okey, inilah yang kita tapak pada awal tahun. Cikgu move bawah sekali lagi. Okay. Ini yang cerita awal tahun. Okay. Sekarang kita tengok cerita hujung tahun. Okay, kejap. Balik sini kejap. Okay. Ini cerita awal tahun. Okay, sekarang kita tengok cerita hujung tahun. So, macam mana cikgu nak masukkan ke dalam formula ini untuk hujung tahun? Cikgu nak masuk ke dalam formula ini untuk hujung tahun. Okey. Hujung tahun maklumat yang kita ada ialah magnitude dia 6.8. Haras? Haras? Haras tak masuk lagi. Sorry. Haras tak masuk lagi. Helmi? Helmi? Ya. Okey, macam mana? Yang hujung tahun punya. Kalau cikgu nak masuk ke dalam formula? M tu tukar pada 6.8. Okey, M itu tukar kepada 6.8. I tahu tak? I tak tahu. S tahu tak? S pun tak tahu. S pun tahu. Tapi di sini kamu kena faham, I ini cikgu tak boleh gunakan simbol yang sama. Sebab ini ialah kekuatan pada awal tahun. Yang bawah ini ialah kekuatan pada hujung tahun. So cikgu kena labelkanlah ini kekuatan awal tahun, ini kekuatan hujung tahun. Awak nak pakai simbol apa sesuka hati awak. Ada orang pakai macam inilah, dia awal tahun dia pakai simbol katakan 1, maka dia tulis I1. Ini dia pakai simbol kosong, dia tulis I kosong pun boleh. Okey, kalau tidak awak boleh terus pakai perkataan itu pun boleh sesuka hati awak. Ataupun kita pakai singkatan saja, awal tahun kita pakai A, hujung tahun pakai hash. Janji sendiri tahu. Janji sendiri tahu apakah simbol yang awak gunakan. Okay. So cikgu bagi gunakan simbol yang paling panjang yang senang faham punya. Cikgu tulis perkataan tu. Okay. Untuk S ini, kalau kamu tengok soalan itu kata S ini ialah kekuatan satu gempa bumi yang piawai. So S ini tak kisah bila-bila masa dia sentiasa nilai dia sama. Dia tak akan ubah. Dia tak akan ubah sebab dia selalu rujuk kepada satu gempa bumi yang piawai, ambil dia punya kekuatan. So walaupun saya tak tahu apa nilai dia, tapi cikgu sangat pasti nilai itu tidak akan berubah. Okay? So sekali lagi cikgu dapat 2 persamaan. Okay? Dan kalau kamu tengok 2 persamaan ini, kita pun ada 3 benda tak tahu. I awal tahun, S kemudian I hujung tahun. Ada 3 benda tak tahu. Nak selesai biasanya tak mungkin lah. Okay? Biasanya tak mungkin. Tapi macam cikgu cakap, kadang kita buat-buat benda itu hilang. Hilang lah. Okay? Tapi kalau tidak, macam tak logik. Kita boleh dapat jawapan lah. Okay? Lepas tu soalan suruh kita bandingkan kekuatan dia. Maksudnya dia nak kita bandingkan kekuatan. Kejap .
So dia nak kita bandingkan kekuatan gempa bumi yang berlaku pada awal tahun. Maksudnya kekuatan ialah I. So dia nak I awal tahun. Okay. Dia kecil sikit. Okay. I awal tahun dengan kekuatan gempa bumi ini. Ini maksudnya dalam soalan ini. Hujung tahun. Maksudnya dia nak apakah I hujung. Tapi bukan nak tahu nilai dia. Dia nak tahu, dia suruh kita buat bandingan. Maksudnya kita nak tengok siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Ataupun kalau lebih besar, berapa besarnya. Lebih kecil, berapa kecilnya. Itu yang dia nak. Itu yang dia nak. Kalau tidak, kalau tak ada pengiraan, kita sebenarnya tahu. Kalau ini 68, awal tahun ialah 78, kita sekurang-kurangnya tahu awal tahun tu kekuatan dia lebih tinggi. Tapi berapa tingginya? Soalan ini nak kita buat bandingan. Dengan kita ubah skala Richter kita tak sampai satu pun 68 jadi 75, berapa bezanya ataupun apakah pengaruh dia kepada kekuatan gempa bumi. So dari segi matematik sebenarnya kita nak tahulah apakah hubungan I awal tahun dengan I hujung tahun. Ayat dia macam ini. Sebenarnya kalau ayat dalam matematik dia nak kamu ungkapkan I awal tahun dalam sebutan I hujung tahun. Itu kalau saya gunakan istilah matematik. Tapi sekarang dia tidak gunakan istilah matematik yang kita biasa, dia suruh buat bandingan. Tapi sebenarnya kerja kita ialah kita perlu ungkapkan I awal tahun dalam sebutan I hujung tahun. Selepas kita buat ungkapan dan kita perlu bagi penerangan dari segi ayat. Okay, nanti dia tengok apa maksudnya. So sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita kena cuba dapat daripada dua persamaan ini. Okay, sorry ya, cikgu kena hantar ke bawah sekali lagi. Ruangan tak cukup. Okay. So cikgu kena buat dua persamaan ini. Okay. Daripada dua persamaan ini, okay, macam cikgu katalah, biasanya kita tak mungkin boleh selesaikan dia sebab ada tiga benda tak tahu. I awal tahun, S dan I hujung tahun. Tapi sekarang soalan pun sebenarnya pun tak tanya kita pun I itu berapa. Soalan nak dapat satu ungkapan saja, satu hubungan saja. So kita mula-mula cuba gabungkanlah dua persamaan ini untuk dapat satu hubungan. Dan dalam hubungan ini sangat pasti ya, I jangan hilang. Kalau kamu tengok sini sebab kita nak ungkapkan I awal tahun dalam sebutan I hujung tahun. Maksudnya I tak boleh hilang. Maksudnya nak hilang ialah S. S kita nak hilangkan, I jangan hilangkan. Okay, so sekali lagi kita akan hilangkan bentuk logaritma ataupun huraikan bentuk logaritma dulu. Okay, Amiran, Ashwa. So macam mana cikgu nak hilangkan? Ada dua cara. Satu cara ialah kita hilang terus logaritma itu ataupun satu cara ialah kita huraikan. Awak nak buat mana satu? Nak jadi log lagi banyak ke? Nak jadi log lagi hilang terus? Amira? Ya. Okey, untuk ini. Ada dua pilihan pada awak. Awak boleh pilih untuk hilangkan log terus macam apa yang Ilya buat tadi. Satu cara lagi awak boleh buat ialah awak cuba buka logaritma itu. Jadi banyak-banyak logaritma. Mana satu awak nak cikgu ikut awak? Mana yang senang cikgu? Sorry? Mana yang senang cikgu? Tak tahu? Buat macam Ilya kot. Buat macam Ilya. Ini awak nak buat kepada bentuk indeks. Okey, boleh. Asas tetap asas. Apakah asas awak? 10. Warna baru? 7.5. Sama dengan? I awal per S. Okey, I awal per S. Okey, awak buat juga sebab tak boleh orang berlainan. Okey, persamaan kedua. Okey, di sini kalau atas awak sudah pakai teknik cikgu saya nak buang logaritma, maka yang persamaan kedua pun pakai teknik yang sama lah. Jangan seorang per satu. Nanti satu log langsung tak ada. Satu banyak log tak jadilah. Boleh So untuk persamaan dua buat kerja yang sama sekali lagi. Asas tetap asas. 10. Tanda baru. 6.8 sama dengan I hujung per S. Okay. So kita dapatlah persamaan 3 dan persamaan 4 di sini.
Oleh kerana soalan ini nak kita ungkapkan I awal tahun dalam seputang I hujung tahun. Maksudnya I awal tahun dengan I hujung tahun kita tak nak hilangkan. Yang kita nak hilangkan ialah S. Kita nak hapuskan X. Okey, tukar orang pula. Shikin? Ya. Okey, cikgu nak hilangkan S ya. So awak nak pakai kaedah ganti ke kaedah hapus? Ganti ke? Okey, ikut awak. Okey, awak nak kaedah ganti. So nak mula daripada persamaan 3 ke persamaan 4? 3. Okey, kita tengok kecilkan sikit. Okey, so daripada persamaan 3, so kalau kita nak hilangkan S, maksudnya kita akan buat S sama dengan lah. Boleh ya? So dalam persamaan 3, S sama dengan apa? I per 10 kuasa 7.5. Okey, I awal tahun per 10 kuasa 7.5. Okey, 10 kuasa 7.5 sebenarnya boleh kira. Tapi cikgu tidak galakkan sebab kalau tak silap saya nombor itu sangat besar. Okey? So kalau nak kurangkan round off yang kita akan terlibat di sini, cikgu akan galakkan kamu jangan masukkan nilai. Tapi kalau kamu kata cikgu tengah 10 kuasa 7.5 saya tak erti buat, bagi ubahlah daripada tak buat. Okey ya? So kamu sudah ada persamaan kelima, so kita akan gantilah persamaan 5 ini ke dalam persamaan 4 lah ya. Sebab datang dari 3 mesti masuk 4. So jadi apa? Sambung. Kalau saya masuk ini ke dalam ini, dia jadi apa? 10 kuasa 6.8 sama dengan I hujung per dengan I per 10 kuasa 7.5. Di sini kalau cikgu sebenarnya boleh macam siapa tadi? Ashikin ya. Cikgu boleh macam Ashikin buat di bawah. Tapi cikgu tahu kamu bila buat di bawah selalu lepas tu tak tahu siapa kena siapa dengan potong. So kalau kamu menghadapi masalah sebab kalau awak buat macam ini ada 2 kaliper. Bila ada 2 kaliper susah nak tengok nanti siapa dengan siapa nak potong, siapa nak letak di atas, siapa nak letak di bawah. So kalau awak menghadapi masalah ini, awak jangan tulis biarkan untuk 2 kaliper. Awak tulis macam ni. Bahagi, so saya nak bahagi apa tadi? I awal tahun per 10 7.5. Maka nanti awak nampaklah. So untuk selesaikan ini, ialah I hujung darab dengan apa? Sambung. I awal. 10 kuasa 7.5. 10 kuasa 7.5. I awal akan jadi di bawah lah. Boleh? Dengan ini awak boleh nampak dengan jelas. So nanti kalau awak nak cantumkan ini dia ialah 10 kuasa 7.5 untuk I hujung bahagi I awal. Dan ini ialah 10 6.8. Okey, kamu jangan lupa tadi kita nak apa? Kita nak ungkapkan I awal tahun dalam sebutan I hujung tahun. Kita nak tahu I awal sama dengan apa. So macam nak buat? Cikgu nak tahu I awal sama dengan apa. Dalam itu mungkin ada I hujung lah. Macam nak buat? Sambung? Syukin, sambung? Syukin kan? Okey, sambung? Saya tak tahu lah cikgu. You cuba. Tahu sebenarnya. Tak berani saja. Kalau 10 kuasa 7.5, I hujung per dengan 10 kuasa 6.8. Maksudnya semua pindah ke sebelah kanan. Lepas tu sebelah kiri tinggal apa? Yang I awal tu pindah. Okey, lepas tu I awal pindah sini. Okey. Boleh, siapa kata tak boleh? Boleh. Okey? So boleh ringkaskan sikit? Ya, cikgu tulis elok sikit. Tulisan teruk. Kejap. So sini ialah 7.5
bawah itu ialah 6.8. Okey, ringkaskan sikit. So, I awal tahun sama dengan Saya tak tahu lah macam nak ringkaskan. dia ada sikit macam indeks kan? Oh, tolak. Okey, so macam mana? Cuba. Jadi 10 kuasa 0.7. Kita tulis dululah, itu datang daripada 75 tolak 6.8 kan? Okay. Dalam exam memang awak boleh terus tulis jawapan tadi yang awak sebut itulah. Tapi cikgu tulis macam ini supaya kawan boleh ikut kan? Okay. So awak dapat I awal sama dengan 10 kuasa berapa tadi? 0.7. 0.7. So lepas itu, ini maksudnya I awal tahun sama dengan berapa? 10 kuasa 0.7 berapa? 5.012. Ataupun kalau sebab sini dia suruh kita ceritakan, so mungkin kita boleh kata I awal tahun ini hampir 5 kali ganda daripada I hujung tahun. So kita akan tulis macam inilah kita akan tulis macam ini. Kekuatan gempa bumi pada awal tahun, itu ialah I awal lah maksudnya, hampir, cikgu tak kata sama sebab sebenarnya ialah 5.012. So cikgu kata hampir 5 kali ganda daripada kekuatan gempa bumi pada hujung tahun. So ini kesimpulan kita. Bila soalan minta kita bandingkan. Bila soalan minta kita bandingkan, kita akan ceritalah kekuatan gempa bumi pada awal tahun ini hamper pula. Hampir 5 kali ganda daripada kekuatan gempa bumi pada hujung tahun. Dan kamu tidak boleh tulis ayat ini saja tanpa pengiraan tau. So, mesti tunjukkan pengiraan baru beritahu orang kenapa awak buat keputusan ini. So kalau kamu tengok gempa bumi bezanya tak sampai 1, tapi kekuatan dia sudah 5 kali ganda. Itu sebabnya cikgu kata kenapa gempa bumi 4.0 macam itu. Kalau 5.0 angka baru beza 1, tapi dia sudah merupakan 2 gempa bumi yang kekuatan dia jauh beza sudah. Kenapa gempa bumi sampai 8 kan sudah sangat teruk keadaan dia. Sebab walaupun beza nilai itu baru macam tadi kalau tengok kes ini, beza nilai ini 6.8 jadi 7.5, even 1 pun tak sampai. Tapi dari segi kekuatan dia sebenarnya sudah hampir 5 kali ganda. Ini satu pengetahuan kepada kamu lah. Boleh kita pergi kepada soalan 5 yang ada kaitan dengan sains kamu. Nilai pH. So pH digunakan untuk mengukur keasitan cecair. Rumus bagi pH adalah macam ini. Lepas itu, jadual menunjukkan kepekatan ion hidrogen. So kalau kamu tengok kepekatan, sudah lama tak belajar sains. Kepekatan ion hidrogen, sini telah cakap kepekatan ion hidrogen ialah H+ kita. So jadual menunjukkan kepekatan ion hidrogen bagi 2 jenis cecair. Ada cecair P, ada cecair Q. Dan soalan tanya, apakah nilai pH dia? So kita akan buat ada 2 cecair. Soalan ini sebenarnya tak susah. Hanya bagi awak satu pengetahuan lah. Cikgu pun tak pasti. Kimia belajar tak? Kimia kan benda ini? Ada belajar benda ini kimia? Ada tapi tak masuk lagi. Oh, tak masuk lagi. So, dia pun ada formula inilah? Ada. Okey. So, kamu tengok dulu. So, macam cikgu sebenarnya tidak tahu apa itu ion hidrogen. Macam mana nak ukur kepekatan ion hidrogen. Cikgu sebenarnya tak tahu pun. Bukan, tak ingatlah. Cikgu tak ingat cerita ini sudah. Tapi tak ada masalah untuk saya kira nilai pH.
Sebab tukang saya kira je. So sekarang kita tengok cecair P cecair P. Ferisa, so macam mana cikgu nak masuk ke dalam formula ini? Sekejap. Soalan nak pH. Yang H tambah tu masukkanlah yang 7.9. So tulis persamaan dulu. So persamaan akan jadi pH sama dengan negatif log 10 7.95. 7.95 kali 10 tak payah tekan macam inilah. So awak sebenarnya kalau kamu sudah biasa dengan matematik, orang matematik sebenarnya senang aja. Ada rumus, bila tahu apa nilai kanti masuk, kira. Itu saja sebenarnya kerja kita. Okay? Macam saya tak akan tahu kalau pH itu nilai macam ini, apa kegunaan dia. Saya tak tahu. Itu orang kimia punya kerja. Cikgu Huzari yang ajar awak, bukan saya. Saya ajar awak kira je. Boleh? So nanti untuk cecair Q, cikgu tak tunjukkan, kamu buat sendiri Idea sama juga kan, dia pun nak pH. Tapi dia punya kepekatan ion hidrogen dia berbeza. So lepas awak masuk, kalau kamu masuk, lepas awak tengok sini semua nilai kan. Tak payah penting lah, tekan kalkulator sudah ada jawapan. Okay satu cikgu lupa. Kamu tahu tak macam mana tekan ini dalam kalkulator? Tahu tak macam mana tekan ini? Satu cara ialah awak memang ikut dia lah. 7.95 kali 10 kuasa negatif 9. Okay? Hanya kalau kamu tekan macam ini, pastikan awak buat simbol kurungan sebab cikgu takut nanti logam 5 tak tahu dia nak sampai di mana. Okay? Tapi sebenarnya ada juga cara shortcut. So siapa tahu siapa buatlah, tak tahu pakai cara panjang aja. Sebab nak ajar awak cara shortcut sepatutnya ialah cikgu matematik yang ajar awak bentuk piawai. Cikgu tak patut ajar awak sekarang. Nanti awak akan pening. Sebab tujuan cikgu sekarang lebih kepada ajar awak logam 5. Bukan ajar awak macam mana buat bentuk piawai. So cikgu tak nak ajar cara lain, nanti awak ingat benda baru pula. Sebab tak ada masalah. Kalau tak ada tekan cara pendek, boleh tekan cara panjang saja. Okay, lepas tu kita tengok soalan B. Coca-Cola, sedap kan? Okay, satu gelas Coca-Cola, kita ada pH dia ialah 2.5. Asyik betul. Boleh minum ke? Tak tahu. Okay, cerita je. Cari kepekatan ion hidrogen dalam Coca-Cola tersebut. Okay, so kamu fikirkanlah macam mana saya nak masuk ke dalam persamaan. Hazwani? Ya, cikgu kecilkan sikit supaya tampak formula dia. Kamu ada model sendiri, awak tengok model sendiri boleh tak? Sebab cikgu kalau tarik, okay cikgu, cikgu split. Kejap. Mana dia? Okay. Kejap. Okay. Ini formula dia. Okay. So, kalau sekarang untuk cerita ini saya nak masuk ke dalam formula, macam mana cikgu nak tulis? pH tu ganti dengan 2.5. Okay, 2.5. Sama dengan negatif log 10. H plus lah Okay. So selepas awak ganti, kalau kamu tengok kali ini, nombor di sebelah kanan ada log, ada H. Maksudnya untuk buat soalan ini, cikgu tak boleh terus tekan kalkulator. Maksudnya cikgu kena fikirkanlah macam mana nak selesaikan persamaan ini. So, bila soalan ini, macam mana selesaikan persamaan ini, dia balik kepada, awak kena fikirkanlah, ini persamaan biasa ke, ini persamaan kuadratif ke, persamaan indeks ke, persamaan logam 5 ke, persamaan indeks logam 5, persamaan set ke, ini persamaan apa? Azwani, ini persamaan apa? Azwani? Diam terus. Ini persamaan apa? Azwani? Oi, terus tutup mic ada ni? Ataupun awak rasa awak nak buat apa?
Cikgu terputus Jadikan ke? dia macam Okey, untuk indeks. okey, boleh ke terus saya buat dia dalam bentuk Tak boleh indeks kot sebab sekarang? ada negatif kat log. Tak boleh. Ada negatif. So kita kena settle negatif dulu. Macam mana settle negatif tu? Jadikan kuasa. Jadikan kuasa boleh. Okey. Sebenarnya ada berapa cara lah, tapi cikgu ikut cara yang awak sebut ya. Okey, so kita boleh jadikan kuasa. So maksudnya jadi log 10 hash plus kuasa. Negatif. Apa maksudnya kuasa negatif? Negatif 1. Negatif berapa? Negatif 1. Sekarang baru kita boleh buat dalam bentuk indeks. Asas tetap asas. Apakah asas awal? 10. Partner baru. 2.5. Okey, yang ini ialah hash plus negatif 1. Boleh? Lepas itu, fikir pula. Ini persamaan apa? Alamak, ini persamaan apa pula? Ataupun ada orang mungkin sudah nampak shortcut dia. Apa maksudnya kuasa negatif 1? Dia jadi kat bawah ke? 1 per hash tambah. 1 per hash plus. So kalau siapa nampak shortcut ini, dia akan nampak, oh cikgu ini soalan algebra biasa. Satu soalan algebra biasa. Okay. Kalau siapa tidak nampak ini boleh ubah jadi bawah, mungkin dia akan kata cikgu ini ialah satu soalan indeks. Pun boleh. Lepas tu pergi buatlah. Boleh samakan asas, samakan asas. Tak boleh samakan asas, logaritmakan kedua-dua belah. Pun boleh. Semua boleh punya. Okey. Bergantung kepada apa yang awak nampak So nanti kamu cuba buat. Okay, ingat di sini bila awak cuba buat, kalau awak dapat jawapan lain dengan cikgu, jangan tipu saya dengan jawapan yang betul Sebab bila semak latihan, cikgu tengok jawapan betul, cikgu tak tengok kerja awak lah. Cikgu tak tengok kerja awak sudah. So ada di antara kamu mungkin tekan kalkulator dapat jawapan kan? Di mana ungkapan ini cikgu saya tekan kalkulator aja. Jangan sebenarnya sebab bila latihan awak bagi saya jawapan betul, cikgu memang right betul. Tapi dalam exam sebenarnya awak akan tolak markah sebab kaedah tak ada. Sebab cikgu tidak mampu dalam waktu latihan tengok setiap langkah kamu. So kalau jawapan betul memang cikgu tak tengok langkah. Jawapan salah baru cikgu nak tengok. So jangan tipu saya. Okey, tanya kawan yang lebih pandai dalam kelas ni, apa jawapan dia? Kemudian tak akhir tu tulis jawapan betul. Awak tipu saya tak apa. Terima kasih, senang cikgu semak sebab tak payah cari kesalahan awak. Tapi rugi awak lah. Okay, so kejap So ini apa yang cikgu nak ajar sampai inilah kita habis dah tajuk.